Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini seperti yang telah diamanahkan bahawa insya-Allah untuk 10 malam terakhir ini ataupun 10 hari terakhir dalam bulan Ramadan Al-Mubarak yang mulia ini, kita bertemu di dalam hashtag Ramadan Last Call ataupun panggilan 10 terakhir Ramadan. Alhamdulillah, bagaimana dengan puasa ataupun bagaimana dengan ibadah saudara-saudari semua. Saya mengharapkan agar insya-Allah semuanya akan berjalan lancar dan juga baik. Alhamdulillah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar segala amal-amal kita, sedekah kita, infak kita, mujahadah kita, qiyamul lail kita, solat kita dan sebagainya insya-Allah akan dapat diteruskan, kita beristiqamah dan maknanya diterima segalanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sambil-sambil kita nak menantikan followers untuk masuk di dalam IG kan. Kita pun tahu maknanya di dalam saat-saat yang sangat penting ini bahawa inilah peluang yang kita ada, sebab saya sentiasa mengingat kepada diri saya sendiri dan juga kepada semua di luar sana bahawa peluang ini mungkin, ini bayangkanlah seolah-olah ini adalah peluang yang terakhir kita ataupun our last Ramadan di dalam flight Ramadan ini, maka apakah yang akan kita buat kan? So insya-Allah saya rasa untuk menerus ataupun memulakan perbincangan kita pada hari ini, alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ingin saya mengingatkan kepada diri saya sendiri dan juga kepada kita semua bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita tentang innamal a'malu bil khawatim, bahawa sesungguhnya amalan itu tergantung kepada ending dia kan. Walal akhiratu khairul laka minal ula, sesungguhnya yang akhir itu, the ending itu adalah sebenarnya lebih baik ataupun lebih khair ataupun lebih utama daripada permulaan ya. So very important tu, must be, maknanya it's a happy ending ever after. Kan? Jadi itu yang kita punya ni. So itulah harapan kita dan dengan itu kita di Islamic Relief Malaysia khususnya dan juga di Islamic Relief seluruh dunia, di mana kita beroperasi lebih daripada 45-46 buah negara, berusaha setiap Ramadan khususnya dan juga sepanjang tahun untuk menjadi pagar, untuk menjadi pemudah cara, untuk menjadi pengurus saham akhirat saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ibu-ibu dan ayah sekalian, untuk memastikan bahawa insya-Allah innamal a'malu bil khawatim, ataupun sesungguhnya amalan itu tergantung pada endingnya itu. Jadi kita berusaha di sini untuk bersama-sama agar kita akan berakhirkan kehidupan kita ini dengan husnul khatimah, dengan akhirnya yang sebaik-baiknya, agar kita kembalinya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala diredai dan insya-Allah sama-sama kita menjadi jiran di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Saudara-saudari, ibu-ibu dan ayah sekalian, pada pagi 21 Ramadan ini ingin saya memberikan satu metafor ataupun mengingatkan kepada diri saya sendiri khususnya dan juga kepada semua yang sempat bersama dengan saya live pada hari ini, bagaimana Imam Qatadah rahimahullah alaih apabila beliau cuba untuk mengikuti dengan rapat ya, salafus salih dulu kan, cuba untuk mengikuti dengan rapat akan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada first 20 days ataupun 20 hari pertama di bulan Ramadan itu ya. Imam Qatadah dia melakukan khatam Al-Quran 3 malam sekali. Allahu Akbar. Kalau banding dengan saya, Allahu Akbar, malunya jauh sangat. Tapi maknanya kita berusahalah untuk mendapatkan yang terbaik, sebab itu kita meletakkan contoh-contoh yang paling hebat ini sebagai menjadi motivasi kepada kita, khususnya di dalam perjalanan yang terakhir di dalam bulan Ramadan pada 1442 Hijrah ini. Namun walau bagaimanapun, Imam Qatadah di dalam mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada 10 malam terakhir itu melakukan khatam setiap malam ya. Khatamnya itu setiap malam ya. Jadi Allahu Akbar, jauhlah lagi rasanya, jauh sangat, tetapi itu menjadi benchmark ataupun kepada kita orang-orang beriman, kita orang-orang Islam ini, inilah
perkara yang saya sebut tadi, bahawa 10 malam terakhir bagi Rasulullah SAW, para sahabat dan juga mereka yang cintakan Rasul, mereka yang rapat dengan Allah SWT, mereka akan fokus betul-betul pada 10 malam terakhir ini untuk pulun membuat yang sebaik-baiknya. Sebab itulah kita mengatakan di sini, this is insyaAllah hashtag Ramadan last call. Saudara-saudari sekalian, di dalam kita menelusuri bulan Ramadan ini, ingin saya membawa kepada satu aspek yang mungkin lain sikit, tetapi tidak juga lainlah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu yang berkata bagaimana sifat Rasulullah SAW tentang kemurahan hati baginda. Bahawa Rasulullah SAW adalah seorang insan yang paling murah hatinya. Paling murah hatinya kan. Dalam keadaan tak ada apa pun, cuba juga memberikan apa yang ada kan. Baginda akan semakin sebenarnya murah hati ketika di bulan Ramadan. Loh, sepanjang tahun sifat Rasulullah SAW adalah insan yang murah hati. Tapi dalam bulan Ramadan ekstra lagi. Dan Ibn Abbas mengatakan bahawa ketika Malaikat Jibril AS menemui baginda Rasulullah SAW untuk mengajar Al-Quran pada setiap malam Ramadan, maka kebaikan Rasulullah SAW itu kian mengalir dan berlimpah-limpah bagaikan seperti angin yang berhembus kencang. Lalu zoom kan. Dermanya pun jalan begitu kan. Doanya pun jalan sebegitu. Senyumannya pun jalan dengan sebegitu laju kan. Laju buat kan. Jadi inilah kadang-kadang perkara yang sebenarnya bagi saya yang sangat lemah dan banyak dosa ini peluang untuk kita melakukan satu detox, untuk kita melakukan reset balik, untuk kita laju dalam melakukan apa sahaja amal soleh untuk menyucikan diri dan jiwa kita yang sangat kotor, yang sangat tercemar ini, supaya kita dapat menjaga diri kita insya-Allah kembali suci apabila kita keluar di dalam madrasah tarbiyah Ramadan nanti. Ya, so hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim sendiri ya. Jadi bercerita tentang ini, maknanya di dalam kemurahan hati baginda sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita. Kadang-kadang kita ni lupa, sayalah tu. Tetapi dalam banyak ketika ya, apabila dalam umur yang sudah tinggal tak seberapa ini, saya dipertemukan dengan pelbagai jenis ragam manusia ya, sama di dalam negara ataupun di luar negara. Kadang-kadang kita terlupa jalan tuju kita untuk akhirnya kembali pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang mungkin kita terlupa sejenak bahawa sebenarnya semua ni adalah Allah yang punya. Kita tidak ada apa-apa. Semuanya Allah yang punya, kita tidak ada apa-apa. Tetapi kita dipinjamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menguji keikhlasan kita dan keyakinan kita dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita tentang bab pinjaman ini dalam sebahagian daripada surah Al-Baqarah ayat 245. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Yang lebih kurang bermaksud, barang siapa meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan ganjaran baginya dengan bilangan yang banyak. So you can imagine, kita tak ada apa-apa ya, Allah Taala memberikan kepada kita ya pinjaman itu, tapi lepas tu bila kita bagi balik kepada Allah Taala gandakan lagi pahala, sedangkan in the first place kita tidak ada apa-apa pun. Jadi saudara-saudari sekalian, insya-Allah bagi saya dan bagi kita semua, Allahu Akbar, ini semua adalah perkara-perkara yang perlu kita fikirkan, perlu kita tadabbur. Jadi di dalam kita punya tadarus dalam tilawah, kita mungkin boleh melihat dengan lebih detail kod tentang ayat yang saya sebutkan tadi, surah Al-Baqarah, sebahagian daripada ayat 245. Dalam kesempatan yang ringkas ini, saya ingin cuba membawa sedikit pengalaman. Lebih kurang 20 tahun yang lalu lah, dua dekad yang lalu kan, bagaimana berusaha untuk cuba membersihkan diri, tapi cara tu agak cara luar biasa, ataupun orang kata kadang-kadang luar kotak sikit lah. Ambil cuti, bersusah payah pergi jauh-jauh, sedangkan dekat Malaysia pun boleh juga buat. Tapi tak tahulah tergerak hati pada masa tu ya, ambil cuti sebab bos tak bagi, ataupun tidak ada di peringkat syarikat pada masa itu tidak ada skim bagaimana kita boleh menjadi seorang sukarelawan keluar negara. Dia ambil cuti, bayar tiket sendiri dan sebagainya. Ditakdirkan
sampai ke bumi Afghanistan. Pada ketika itu adalah zaman krisis ataupun perang, ketika bumi Afghanistan yang begitu cantik itu dengan orang-orang yang tidak berdosa dibedil bertalu-talu, dan sampailah saya dengan beberapa sahabat-sahabat yang lain, rakyat Malaysia, ke bumi yang bernama Spin Boldak, bandar yang bernama Spin Boldak. Saudara-saudari, disitulah saya melihat, sebab seumur hidup saya di tanah air yang tercinta ini, tidak pernah melihat orang yang kelaparan. Bukan saja kelaparan, nak tengok yang kebuluran pun tak pernah, mungkin kelemahan saya mungkin adalah zaman sekolah. Kita semua di zaman sekolah semua nampak okey saja, kita bangun pagi dekat rumah pun okey saja, ada saja makanan, ada saja minuman terhidang, ada saja kasih sayang kan daripada ahli keluarga dan sebagainya. Ada, alhamdulillah kan. Tapi bila Allah Taala takdirkan untuk sampai menjejakkan kaki, jadi saya tidak, there was no turning back after that. Pergi ke tempat yang bahaya dan dia adalah tidak tahu sama ada boleh balik ataupun tidak, tetapi saya kata tidak ada dah turning back. Maknanya jalan maju terus di dalam kehidupan. Dan dalam setiap Ramadan inilah antara saya doakan supaya saya akan Allah Ta'ala mempermudahkan saya untuk ikhlas dan juga kita beristiqamah sehingga ke akhir hayat untuk membantu, untuk memberikan khidmat, menjadi ansarullah, menjadi pembantu Allah di dalam, maknanya membantu mereka yang memerlukan. Dan itulah bagaimana Allah Ta'ala menunjukkan kepada saya untuk pada masa itu melihat seorang ibu yang rupanya dia kelaparan, rupanya sudah beberapa minggu dia hanya memakan ranting kayu kerana sudah tidak ada apa yang boleh dimakan maupun diminum. Orang yang sebenarnya bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan tidak dapat untuk ibu ini bezakan, sebab bagi dia sama saja. Dan itu menjadi satu, kata orang tu betul-betul really mengetuk kepala dan minda saya kan. Dan lepas pada itu saya kata tidak ada masa dah sebenarnya untuk kita membuang masa untuk kita bergaduh ataupun kita bertelingkah di dalam perkara-perkara yang remeh-temeh. Kerana agenda kita jauh lebih besar, maka sekali lagi saya ingin mengambil kesempatan pada hari ini untuk mengingatkan kepada diri kita agar teruslah berjiwa besar, agar teruslah bermurah hati, agar teruslah memberi. Kerana kehidupan itu sebenarnya adalah memberi. Dan saya tidak tahu selepas 20 tahun sama ada ibu ini masih lagi hidup ataupun tidak. Tetapi begitulah ujian yang diberikan kepada mereka, dan bagi kita tidak tahu apakah lagi ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada kita. Namun itulah salah satu daripada ibrah di dalam Ramadan last call. Flight Ramadan ini sudah pun memanggil panggilan terakhir untuk kita bersama-sama naik. Kalaupun maknanya kita rasa agak lambat, sebenarnya masih belum terlambat. Kita masih ada insya-Allah 9 hari lagi, dan begitulah yang diperingatkan oleh Rasul SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahawa jika ada di antara kamu yang merasakan ada kekurangan dan kelemahan pada awal Ramadan, janganlah ia dibenarkan untuk berlanjutan sehingga ke minggu terakhir. So jom bersama-sama kita, maka insya-Allah kita berada di bijak sini, kita berada di bijak sana. Dan pada hari ini dan sebelum-sebelum ini juga secara khusus kami menjalankan kempen rezeki Ramadan dengan serendah RM5. Serendah RM5 ianya akan insya-Allah menjadikan Ramadan yang bermakna kepada insan-insan di luar sana, seperti ibu yang saya sebutkan tadi. Mungkin ianya kecil dan tidak ada apa kepada kita, tetapi kepada ibu di luar sana itu yang pernah saya jumpa 2 dekad yang lepas, ianya adalah satu harapan untuk beliau meneruskan kehidupan beliau. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dengan doa daripada ibu ini dan ramai lagi ibu-ibu dan bapa-bapa yang memerlukan harapan dan doa dan bantuan daripada kita, insya-Allah dengan asbab rezeki Ramadan yang kita derma, yang kita sumbangkan selaju sekencangnya angin yang berhembus, maka mudah-mudahan ia akan menjadi asbab untuk beliau ataupun mereka di luar sana mendoakan supaya kita bersama-sama dengan mereka di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Tidak penting banyak ataupun sikit, tetapi yang pentingnya ikhlas, bijak sini dan bijak sana. Jom sama-sama kita memberikan yang terbaik, seperti kuda yang sedang di dalam satu perlumbaan, pecut,
tetapi di dalam fasa terakhir itu akan memecut dengan sebaik mungkin, insya-Allah. Jom kita bersama-sama. #Ramadan Last Call. Terima kasih bagi yang sempat bersama dengan saya pada hari ini. Insya-Allah kita jumpa lagi pada esok hari jam 7.15 pagi, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat berpuasa. Bukalah mata dan minda, lihatlah, pandang pada alam. Dengarkan bisikan suara, keluhan dan jerih rintihan. Ayo curahkan tenaga, luangkan sedikit masa, bersama merasakan perihnya. Hulur tanganmu sama meringankan, luburkan hatiku penuh ketulusan. Fikirkan tentang kemanusiaan, berikan harapan, semoga dunia ini disinar kebahagiaan. Kita hanya insan biasa yang lemah, neka juga alfa, sering diuji dunia yang penuh hayal pancaroba. Namun janganlah engkau sampai berputus asa, teguhkanlah merentas gelora. Hulur tanganmu sama meringankan, luburkan hati